kita juga nak bawakan perkongsian pagi ini sesuatu yang sangat menarik. Kalau tadi kita mengajak ramai penonton-penonton untuk sama-sama memberikan sumbangan, tapi ini kisah yang pastinya penonton-penonton dapat mengambil inspirasi daripadanya. Saya tengah cari 5 kupang ni. 5 kupang. 5 kupang boleh buat minum ni. Ini boleh menyegarkan kita dengan satu inisiatif. Mana dapat lagi TO 5 kupang. Dan apabila 5 kupang tu 50 sen lah ya. Yeah. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan perkara ini, pastinya ianya berkait rapat dengan sedekah dan juga nilai-nilai murni. Dan ada kisah berkaitan dengan peniaga ini. Mereka masih lagi selepas bertahun-tahun berniaga di sekitar kawasan tumpuan pelancong ini di Port Dickson. Menariknya TO mereka masih lagi dijual dengan harga 50 sen. Selama 10 tahun. Jadi harga tu tak pernah berubah. Ya, betul. Ada kisah di sebaliknya kenapa masih lagi kekal dengan harga 50 sen atau bak kata ni 5 kupang. 5 kupang. Kita akan bersama dengan pasangan suami isteri ini yang cukup berhati mulia. Mudah-mudahan bertambah rezeki mereka. Di studio bersama dengan kita Cik Rohaizat Abdul Khalid dan isteri Yusnira Mokhtar. Terima kasih bersama kami pagi ni. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Kedai tutup ni. Cuti hari ni Senin. Nama kedai tu apa nama kedai? Warung TO 50 sen. Oh, memang warung kekal TO. nama. Oh, okey. Apa cerita di sebalik 50 sen tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, di sebalik nama tu sebenarnya kita dapat tu selepas kita masa kita nak buka tu lah. Sebab ketika anak kita sakit, okey, kita dapat sumbangan yang terlalu banyak yang tak ternilai sumbangan tu daripada kawan-kawan tempat kerja husband, tempat kerja saya. Jadi bila kita tak tahu macam mana kita nak balas balik. Jadi kita niatkan, okey tak apa. Kita niat, walaupun ada orang cakap okey 50 sen tu 50 sen je kan sekali 50 sen. Okey, tapi sebenarnya di sebalik 50 sen tu kos-kos yang lain tu kita anggap macam kita sedekahkan pada mereka lah. Bila Puan Yusnira menyentuh berkenaan dengan anak yang sakit ni, mungkin boleh kongsikan sedikit sakit apa, sejak bila dan bagaimana keadaannya? Okey, anak saya tahun 2012 dia disahkan mengidap leukemia ataupun kanser darah lah. Jadi masa tu umur dia 2 tahun setengah, saya bekerja dan husband pun bekerja jugalah. Itu husband Pro 2 dan saya RHB. Jadi pada ketika tu kita masa dalam penjagaan dia, sebab kita kena ambil masa yang lama untuk jaga dia, sebab dia on off, kadang demam, kadang tu. Jadi saya terpaksa cuti tanpa gaji. Saya cuti tanpa gaji tu selama setahun lah. Dan terpaksa juga husband pun sama, sebab ulang-alik ke hospital kan. Jadi daripada situ dia kena kemo, semualah macam biasalah untuk rawatan yang ni lah. Kanser tu kan. Anak yang keberapa ni? Ini anak yang kedua. Sekarang umur dia 14 tahun. Alhamdulillah. Okey, dalam tempoh tersebut belum berniaga lah maksudnya ketika belum, tersebut. saya masih bekerja lagi. Dan dapat bantuan. Selepas saya jaga dia kat hospital tu, sebab kita rasa macam kita tak boleh nak tumpu kat dia sepenuhnya kan. Saya terpaksa memang saya terpaksa ambil keputusan untuk berhenti. Dan alhamdulillah sekarang keadaannya semakin baik. Alhamdulillah. Dan kita nak tahu juga dari segi idea tu Cik Rohaizat, bila bermula terfikir nak letakkan harga TO ais ataupun TO panas ni 50 sen. Apa yang terdetik yang nak buatkan macam kita teruskan je lah walaupun kita tahu harga barang meningkat kan? Dia masa mula-mula berniaga tu tak terfikir sangat. Tapi bila kita terfikir yang masa anak sakit tu, kawan-kawan banyak membantu kan. Jadi bila kita nak bagi balik, kita nak jumpa seorang-seorang kan. Jadi kita fikir macam mana cara untuk bagi semua dapat bahagian-bahagian masing-masing yang dia orang tolong sebelum ni. Itulah caranya. Itu cara dia. Tapi memang nak berniaga selepas itu, maksudnya berhenti kerja ke berniaga tu? Sebenarnya tak ada planning pun sebenarnya. Tak ada planning. Macam kita sebab kita fikir macam apa kita nak buat. Okey. Macam sebab kalau makan gaji masa tu memang tak boleh. Okey. Ya, sebab kita ada anak lagi. Komitmen dengan anak. So bekerja sendirilah. Jadi kita terpaksa bekerja sendiri. Okey. Dan penerimaan orang ramai. Maksudnya sebab awak pun letak nama kedai ni kedai TO 50 sen. Orang ramai pun mungkin tahu kisah ni. Macam mana sebenarnya mereka datang? Ada tak yang macam tak apalah saya bayar lebih lah, ni pun tujuan nak sedekah. Ada juga. Macam mana tu? Mungkin boleh ceritakan. Ada juga customer saya yang ditanya saya, betul tak harga 50 sen ni? Kata. Betul, dia kata. Boleh untung ke? Dia kata. Okey, saya kata boleh je untung. Dia kata, kan, walaupun 50 sen ni, tapi sebabkan niat tu. Okey, lepas tu tak apalah dia kata. Saya bayar RM1 lah dia.
Okey. Tak nak ambil balance. Itu. Jadi keberkatannya sebegitulah pula kan. Selain daripada TO 50 sen ni, sebenarnya berniaga apa dekat kedai TO 50 sen ni? Pasti ramai nak tahu ni. Nampak ramai tu. Besar pula tu kedainya? Sebelum ni kita buat makan tengah hari. Okey. Makan tengah hari. So kita punya main menu kita berdasarkan salai lah. Salai, asam pedas. Alamak. Kita lebih kepada lauk nasi campur kampung. Okey. Mana ni dalam bahagian Pinang. Boleh cuba. Cik Razak dengan Puan Ismira yang masak ke atau ada pembantu? Dulu masa mula-mula tu kalau saya cerita dekat sini saya memang tak berhenti masak tau. Serius lah? Ya. Lepas tu buka kedai. Masa kahwin dulu memang dah tahulah ya, dah tahu. Tak cukup masa nak cerita ni. Okey, faham. Okey, lepas tu? Memang saya tak berhenti masak. Lepas tu saya belajar pada mak mertua saya. Okey. Mak mertua saya ajar saya asam pedas apa semua. Lepas tu sebab kita fikir macam sebab mak mertua kan masa tu dia nak jaga dia pun tak larat kan. So saya belajar daripada saya cuba alhamdulillah. Ya. Okey. Bolehlah. Mungkin saya nak tanyakan kepada Cik Razak lah. Okey. Keberkatan di dalam perniagaannya sebegini. Mungkin kalian sendiri yang berniaga kan. Dan dengan niat 50 sen itu. Yalah orang berniaga siapa nak rugi kan? Untung kan. Tapi nampak benda macam ni. Apa benda lain di sebalik 50 sen tu yang orang nampak? Tapi di sebalik rezeki yang lain, keberkatan yang lain tu yang boleh datang dalam perniagaan sebegini. Cik Razak. Mungkin anak sihat. Alhamdulillah. Dan kebetulan pula kedai yang tempat saya berniaga tu sebelah tu masjid. Okey. Ya. Memang jadi tumpuan lah. Ya. Jadi kita banyak tempat boleh salurkan. Betul. Ke masjid. Ya. Orang ramai datang kan. Ya. Orang masjid pun datang mendoakan juga ya. Itu yang lebih mahal sebenarnya ya. Mereka yang membantu sewaktu anak masih sakit tu memang selalu bertandang dan berkunjung ke kedai ke macam mana? Kebanyakannya jauh. Ada yang tapi ada yang tahu. Ada yang tahu meniaga, ada yang tak tahulah. Tapi kalau daripada orang yang tak dikenali juga yang memberi sumbangan ada? Kita tak pasti sebab yang memang kita dah dapat tu daripada kawan-kawan tempat kerja. Macam saya cakap kan, kita tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Jadi bila setiap apa yang kita buat tu memang kita niatkan pada penyumbang-penyumbang yang dah tolong kita selama ni kan. Yang memang rasa orang kata sebab kita pernah tahu duduk dekat dalam hospital tu dengan ada duit RM50 saja kat tangan. Allah Akbar. Pada satu ketika. Ya, betul. Jadi rasa macam itulah bila jadi dekat kita ni, kita rasa macam diri kita dah susah. Tapi bila kita pergi kat sana, kita tengok orang lain lagi susah daripada kita. Setuju. Itulah timbulnya kekuatan dekat kita. Okay. Jadi selepas itulah yang jadikan macam satu dorongan untuk kita cuba tolong orang lain. Walaupun kita bukan buat secara orang kata terang-terangan. Ya, kan? betul-betul lah. Keberkatan sebeginilah sebenarnya kan. Manfaat kepada ramai orang kan. Berapa banyak sumbangan yang diberikan oleh rakan-rakanan kalian berdua? Lebih kurang RM20,000 juga aku rasa. Lebih kurang lah. Dan jumlah kos sepanjang rawatan? Kos sepanjang tu sebab dia berpanjangan kan selama 3 tahun lebih kurang sebab masa kita dapat estimate tu dalam 30 lebih jugalah. Okey, baik. Dan sekarang alhamdulillah dah alhamdulillah sihat. Sihat ya anaknya dah besar. Alhamdulillah pun menjadi insan yang baik nanti. Mungkin ialah dengan niat kalian juga untuk terus memberikan sumbangan kepada masyarakat di sebalik kebaikan-kebaikan sebelum ini. Sedikitlah mungkin ada ucapan yang nak diberikan kepada semua yang pernah membantu ni. Ayahnya mungkin. Apa je? Manalah tahu ada dalam mereka yang menyumbang tiba-tiba menonton hari ini. Dia satu lagi tak semestinya yang menyumbang dari segi kewangan tapi doa. Ya, kita tahu kan? Betul. Doa itu yang kita nampak. Baik. Benda macam tu. Ada tak ucapan untuk mereka yang pernah membantu kalian? Okey, macam saya ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada kawan-kawan RHB saya yang banyak menolong saya, kepada kawan saya, kawan baik saya Nelly Ana yang banyak sangat bantu saya. Tak boleh sedih. Okey. Kepada family saya yang banyak sangat-sangat membantu saya lah. Okey, lepas tu kepada kawan-kawan suami jugalah ya. Ya. Pro 2 yang banyak sangat bantu dia orang buat collection. Kita orang memang tak duga sebab dia orang buat collection tu macam kita tak ada minta. Kita tak ada kata kita minta, kita post, kita nak minta bantuan tak ada. Tapi dia orang punya inisiatif dia orang untuk buatlah.
So saya Dan yang tak dikenali jugalah. Ya. daripada Dan sekarang adalah tibanya giliran kalian pula mungkin untuk ya. membantu dengan seteguk air 50 sen tu, mana tahu kan berkatannya lebih daripada apa yang kita nampak lah. Semoga diteruskan dah 10 tahun mungkin. Terima kasih banyak. 10 tahun yang mendatang dan 10 tahun lagi yang akan datang kan. InsyaAllah mudah-mudahan berpanjangan rezekinya dan anak-anak pun bertambah lagi sihat ya. Amin. Terima kasih bersama kami jauh datang dari Port Dickson. Tapi Isnin cuti kan. Isnin orang meniaga ni Isnin biasa dia ambil waktu cuti lah. Bila datang sini pandai boleh jalan-jalan lah. Ya. Jangan lupa jemput datang Baik, insyaAllah. Panik daripada tadi nak makan Betul, Jalan salai Bagan masak Pinang, lomak. Port Dickson Negeri Sembilan. Okey.